Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam siri ulang kaji Matematik tingkatan 3. Okey, so untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan fokuskan kepada bab 3, Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okey, so dalam video ini saya akan bincangkan beberapa penyelesaian bagi soalan yang melibatkan matematik pengguna. Okey, so harap dengan video ini dapat membantu anda untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Okey, untuk pengetahuan, semua soalan yang diambil ni adalah daripada worksheet yang disediakan oleh Kapur Putih. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang melibatkan faedah mudah. Okey, Mrs. Lisa Manoban menyimpan wang sebanyak RM1285,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 7.2% setahun. Kira faedah yang diterima jika dia menyimpan selama 112 bulan. So, di sini kita tengok dia nak suruh kita kira faedah. So, kita tahu untuk faedah mudah, formula ataupun rumusnya adalah I bersamaan dengan P darab R darab T. Okey, dalam soalan kita dah pun ada nilai P iaitu 1285000. Kita dah pun ada nilai R, kadar dia. Okey, dan juga kita ada juga nilai T. Jadi kita masukkan sahaja nilai tersebut dalam rumus. Dan untuk tempoh masa ni kita dalam rumus tu ialah tahun. Jadi diberi dalam soalan tu bulan, kita perlu tukarkan kepada tahun. Jadi 112 bahagi dengan 12. Okey, kita tekan kalkulator, kita akan dapat interest atau faedah dia adalah sebanyak RM863520. Okey, seterusnya untuk soalan yang sama. Cuma sekarang tempoh masa ditukarkan kepada 10.5 tahun. Okey, tadi digunakan bulan, sekarang digunakan tahun. Jadi guna sahaja rumus yang sama. I sama dengan P darab R darab T. So kita masukkan nilai. Okey, untuk P dia, prinsipal dia 1285000 darab dengan kadar faedah setahun 7.2% darab dengan tempoh masa dia 10.5 tahun. Okey, jadi kita dapat faedah dia adalah RM972570.24. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Mr. Ed Sheeran menyimpan wang sebanyak RM45200 di sebuah bank selama 10 tahun. Kira kadar faedah jika dia menerima faedah sebanyak 29380. Okey, di sini soalan dah bagi faedah tapi soalan nak kadar faedah. Okey, jadi kita gunakan rumus yang sama. I sama dengan P darab R darab T. Okey, kita masukkan nilai. Sekarang nilai I dia dah bagi dalam soalan iaitu 29380. Yang kita nak cari ialah kadar dia. Jadi kadar tu saya gantikan sebagai nilai X di sini. Okey, so nak cari nilai X bersamaan dengan 29380 darab 100 bahagi dengan 45200 darab 10. Okey, jadi nilai X ataupun kadar faedah itu kita akan dapat 6.5. Okey. Okey, masih lagi dalam faedah mudah. Cik Bunga menyimpan wang sebanyak RM92600 di sebuah bank dengan kadar faedah 1.95 setahun. Berapa lamakah diperlukan untuk menerima faedah sebanyak RM2166.8.40? Okey, so dia dah bagi prinsipal, dia dah bagi kadar faedah rate dia setahun, dia dah bagi interest dia I.
Yang perlu kita cari di sini ialah berapa lama, iaitu T dia. Okay, jadi kita masukkan nilai yang kita tahu. Okay, ini ialah nilai I. Okay, nilai prinsipal dia, nilai kadar dan juga nilai T ni kita letakkan sebagai T. Jadi untuk mencari nilai T, T bersamaan dengan RM21,668.40 darab 100 per dengan RM92,600 darab 1.95. Jadi nilai tempoh itu berapa tahun tu kita akan dapat 12 tahun. Okay. So daripada rumus yang sama ni kita boleh cari tempoh masa, kita boleh cari kadar, kita boleh cari faedah ataupun kita boleh juga mencari nilai wang simpanan dia tu. Okay. So itu ialah untuk faedah mudah. Kemudian kita nak tengok faedah compound. Medium Yuna menyimpan RM3284,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 9.6% setahun. Faedah di compound setiap 6 bulan. Kira jumlah simpanan selepas 8 tahun. So, yang ini ialah faedah compound. Jadi, untuk faedah compound, kita kena guna rumus yang lain. Okey. So, untuk kaedah compound, rumus dia adalah MV sama dengan P didarab dengan 1 tambah R per N dikuasakan dengan N darab dengan T. Okey. So, dalam soalan kita diberi nilai prinsipal dia, nilai simpanan dia iaitu 3284,000 ni. Okey kan, dan kita ada kadar, okey, R dia. R ini ialah 9.6%. Dan juga kita tengok di sini faedah di compound setiap 6 bulan. So 6 bulan maksudnya nilai N ini ialah untuk tahun ya. Jadi kalau 6 bulan tu maksudnya kita kena kira untuk setahun dia akan dikompon sebanyak 2 kali lah. Okey, sebab setiap 6 bulan dia dikompon sekali, maksudnya dalam masa setahun tu dia akan dikompon sebanyak 2 kali. Jadi tempat N itu kita gantikan sebagai 2. Okey, so ini ialah nilai P darab dengan 1 tambah 9.6%. Jadi 96 bahagi 100 per 2. 2 ini sebab setiap 6 bulan. Okey, jadi setahun 2 kali. Dikuasakan dengan 2 darab dengan 8 tahun. Tempoh masa di sini. Jadi kita akan dapat jumlah simpanan dia selepas 8 tahun ialah RM953,183.18. Okey, ini masuk amanah saham. Pada 1 Januari 2016, Mr. Caprice melabur dalam amanah saham Bumiputra ASB sebanyak 16,000 unit yang bernilai RM2.40 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2016, ASB membayar dividen sebanyak 4.75%. Pada 1 Januari 2017, dia menjual semua saham dengan harga RM3.15 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan Mr. Caprice? So ini ada soalan yang saya bagi dekat kamu lebih kurang sama, cuma nilai tu kita tukar. Okey. Jadi cara penyelesaiannya yang pertama ialah kita mencari modal awal. Okey, modal awal kita tengok di sini dia melabur sebanyak 16,000 unit. So 16,000 unit tu harga seunit RM2.40. Jadi 16,000 darab dengan RM2.40. Jadi kita ada 38,400. Okey, yang ini ialah modal awal. Kemudian kita kena cari dividen. Okey, nak cari dividen, ambil
nilai dividen, kadar dividen yang dibagi dalam soalan 4.75%. Jadi 4.75% darab dengan modal awal tadi. Ya, okey. Modal awal yang kita kira 38400. Jadi kita dapat dividen dia adalah 1824. Okey, kemudian kita kira peningkatan harga saham. So, peningkatan harga saham, kita tengok dekat sini. Di sini dia bagi RM2.40, tapi dia jual semua saham tu dengan harga RM3.15 seunit. Jadi peningkatan dia RM3.15 tolak dengan RM2.40. Jadi kita dapat 75 sen. Okey, 0.75. So 75 sen seunit. Okey, keuntungan modal. So yang ini semua kita kena kira satu persatu. So keuntungan modal, kita ambil yang berapa yang dilaburkan tadi. Okey, 16,000 darab dengan peningkatan harga saham. Okey, 16,000 darab dengan 75 sen. Jadi kita dapat 12,000. Okey, kemudian kita kena kira jumlah pulangan. Jumlah pulangan ni kita ambil nilai dividen tambahkan dengan keuntungan modal. Okey, jumlah dividen tambah dengan keuntungan modal. Jadi kita dapat jumlah pulangan dia adalah 13824. Okey, sekarang soalan tanya berapakah nilai pulangan pelaburan. So nilai pulangan pelaburan dia adalah, kita ambil nilai jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan ni 13824 perkan ataupun bahagikan dengan modal awal 38400 darab dengan 100%. Jadi nilai pulangan yang kita dapat adalah 36%. Okey, ini untuk amanah saham. Okey, kalau tak faham boleh tengok balik, boleh rujuk semula video ini. Okey, kemudian kita masuk kepada pelaburan hartanah. Okey, Justin Bieber membeli satu lot kedai dengan harga RM125,000 pada 1 Januari 2012. Beliau telah membayar 14% daripada nilai belian lot kedai tersebut. Lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2012. Pada 31 Disember 2022, beliau telah menjual lot kedai tersebut dengan harga RM184,000. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada bank ialah RM785,000, manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada bank ialah RM664,000. Jumlah sewa yang diperoleh sepanjang pegangan lot kedai adalah RM387,000. Kira nilai pulangan pelaburan yang diperolehi Justin. Okey, di sini diberikan beberapa cas yang terlibat dalam urusan jual beli, iaitu kos guaman, duty stamp dan juga commission agent. Okey, jadi kita nak kirakan nilai pulangan pelaburan yang dia perolehi. Yang pertama ialah kita kena kira bayaran. Okey, daripada belian tu, daripada belian kita baca soalan, dia telah membayar 14%. Jadi bayaran 14% daripada belian dia, 14% darab dengan lot harga kedai tu 125,000. Jadi kita akan dapat 175,000. Okey, kemudian kita kena kira keuntungan modal. Okey, so untuk keuntungan modal ini kita ambil nilai
Okey, beliau telah menjual lot kedai itu dengan harga 184 ni. 184 sifar 0000. Okey. So nilai jualan lot kedai ni kita tolakkan dengan pinjaman yang masih berhutang kepada bank. Okey, 785,000. Nilai ni dia dah bagi dalam soalan ya. Jadi kita ambil nilai harga kedai itu ditolak dengan pinjaman yang masih berhutang dengan bank. Kemudian ditolak pula dengan nilai yang kita dah kira tadi, iaitu 14% daripada harga belian dia, 175,000. Kemudian kita tolakkan lagi dengan ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada bank, iaitu 664,000. Kemudian kita kena tolak kos guaman, kita kena tolak duty stamp, kita kena tolak commission agent. Okey, untuk kira keuntungan modal. So yang kos guaman, duty stamp, commission ni bergantung kepada soalan yang diberilah. Okey, nilai yang diberi dalam soalan. So bila kita tolak, kita dapat keuntungan modal dia adalah sebanyak 138,600. Okey. Kemudian kita nak kira jumlah pulangan. So jumlah pulangan ialah 138,600 ni kita tambahkan dengan jumlah sewa yang diperolehi sepanjang lot kedai tu. Sepanjang pegangan lot kedai, iaitu 387,000. Okey, dalam soalan ni. Jadi 387,000 kita akan dapat 525600. Okey, so macam mana nak kira nilai pulangan? Nilai pulangan pelaburan adalah jumlah pulangan perkan dengan jumlah harga asal lot kedai tadi tu. Okey, jadi 525600 per dengan 125,000. Darab dengan 100%. Jadi nilai pulangan pelaburan adalah sebanyak 42.048%. Okey, ataupun kalau kita nak bundarkan jadi 42%. So ini ialah untuk contoh pengiraan hartanah. Okey, kemudian untuk terakhir untuk video pada kali ini, kita masuk kepada strategi pemuratan. Okey, Nami melabur RM63,000 dengan membeli semua saham sekaligus pada harga RM4.50 seunit. Nico Robin melabur RM63,000 dengan membeli saham mengikut bulan-bulan tertentu dengan duit diagihkan sama rata setiap bulan. Siapakah yang dapat membeli saham lebih banyak? Okey, so kita tengok di sini, kalau Nami ni, dia ada RM63,000, dia melabur RM63,000 ni, dia beli semua saham tu sekaligus dengan harga RM4.50 seunit. Jadi, nilai dia, nilai unit saham dia adalah RM63,000 bahagi dengan RM4.50. Jadi, dia akan ada 14,000 unit saham. Kemudian untuk Nico pula, dia kata dia bahagi, di sini ada Januari sampai Mei, jadi ada 5 bulan. Dia katakan dia bahagi sama rata untuk setiap bulan. Jadi untuk setiap bulan dia peruntukkan pelaburan dia adalah sebanyak RM63,000 bahagi dengan 5. Okay, sebab ada 5 bulan di sini, jadi untuk setiap bulan pelaburan Nico adalah sebanyak 12,600. Okey, jadi unit saham yang dibeli untuk oleh Nico ni pada setiap bulan ni kita kena bahagi ikut nilai saham seunit yang diberi dalam jadual. Okey, jadi untuk unit saham Nico ni untuk Januari 12,600 bahagi dengan RM4. Februari 12,600 bahagi RM4.50. Untuk Mac 12,600 bahagi RM3. Untuk April 12,600 bahagi dengan RM2.50. Dan untuk Mei 12,600 bahagi dengan RM3.60. Okey, sebab dia beli
saham tu unit saham tu berbeza untuk nilai dia, harga seunit untuk setiap bulan tu. Jadi unit saham yang dibeli oleh Niko ialah 18,690. Okey, di sini kita tengok untuk Nami ada 14,000, untuk Niko ada 18,690. Jadi Niko dapat membeli saham lebih banyak berbanding Nami. Okey, dengan jumlah pelaburan dia yang sama, tapi Niko dapat membeli jumlah saham yang lebih banyak. Okey, so ini adalah beberapa contoh soalan dalam bab yang ketiga. Okey, kita akan sambung lagi sambungan dia sebab bab 3 ni agak panjang So kita akan sambung lagi perbincangan beberapa soalan lagi dalam bab 3 ni dalam video yang akan datang.